Kalau tuan-tuan ingin tahulah ya, dulu saya pun dengar guru saya juga sebut apabila hal-hal berkait dengan ibadat ini, kita tidak tahu kenapa Allah Ta'ala suruh itu dan ini. Misalnya berasaskan kepada sebuah ungkapan yang disebut oleh Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana mashal khuffi asfaluhu." Maksudnya, kalaulah agama ini boleh difikir dengan akal, maka pastinya bila kita ambil air semayang yang membolehkan kita sapu di atas khuf itu, kita sapu kat bawah, tak sapu kat atas. Jadi tuan-tuan, ungkapan itu bukan daripada Rasulullah SAW, dan sejauh mana ianya datang daripada Ali pun tidak pasti. Kenapa tuan-tuan? Bila berdasarkan kepada itu, ramailah ustaz-ustaz kata perkara-perkara yang ada dalam agama, khususnya ibadat ini, kita tak boleh tanya kenapa. Maka tuan-tuan pun begitulah dan saya pun begitulah. Tapi dalam hati kecil saya tertanya-tanya, takkan Allah Ta'ala ini tak bagi penjelasan kenapa kena buat begitu, kenapa kena buat begitu. Mungkin ada sebahagian manusia dia tak suka tanya banyak, maka dia terima je lah. Tapi bagaimana dengan manusia yang suka bertanya, kenapa kena buat begitu, kenapa kena buat begitu? Jadi bagi orang yang tak bertanya banyak, dia ikut je lah. Tapi bagi yang suka bertanya tu, dia rasa macam ada benda yang tak tenteram dalam hati dia. Dan kita lihat ada nabi-nabi dan rasul ini, mereka tak banyak tanya. Tapi ada juga nabi yang banyak tanya. Kadang-kadang soalan dia tu pun power juga ya, dia tanya. Misalnya Nabi Ibrahim, dia minta dengan Allah, tunjuk rupa Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Muhammad tak minta lah sebab dia ada Isra' Mi'raj. Nabi Musa tak minta lah sebab dia dah jumpa dekat Wadi Tua. Jadi kalau kita kata Nabi Muhammad, Nabi Musa tak minta, okey lah, minta buat apa, aku tengok dah. Jadi Ibrahim tak tengok lagi, maka dia minta dengan Allah. Jadi bila Ibrahim minta tu, kita dapati Allah tak marah pun di atas permintaan itu. Kalaulah pertanyaan seperti Ibrahim itu salah, mesti Allah kata, Ibrahim, apa minta-minta ni? Mestilah dia marah kan? Tapi Allah tak marah pun. Cuma Allah kata, kamu tak boleh tengok aku. Jadi persoalan di sini ialah ingin memberitahu pada kita, ada orang tercakap apa dia terima je, tapi ada orang ya ke? Ya ke? Kan? Macam cerita 90 juta, lepas tu turun 2.5 juta, ya ke? Lepas tu pintu 1, pintu 2, pintu 3, betul kan? Ya. Jadi ada orang dia telan gitu, tapi ada orang ya ke? Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan jenis telan begitu macam ular sawah tu, okey lah. Tapi yang jenis ya ke tu, orang ni juga perlu dijawab begitu. Jadi saya dulu oleh kerana belajar agama sama dengan tuan-tuan, iaitu nak tanya takut nampak bodoh, lebih rela bodoh daripada kelihatan bodoh. Katalah bodoh tak apa, yang penting jangan nampak bodoh. Gitulah.
Jadi macam tuan-tuan lah nak tanya kan, nak marah tanya. Jadi terima gitulah, terima. Satu, bila kita dah jadi ustaz ni, dia punya apa ya, dia punya persoalan tu tak sudah, maka saya kena jawab sendirilah, kena carilah nak kata macam mana, takkan nak tunggu siapa lagi, maka kena jawablah. Jadi tuan-tuan, bila begitu saya rasa mesti ada jawapan. Bila Allah suruh kita solat, mulakan angkat takbir. Jadi bila kita tanya, kenapa solat angkat takbir sebut Allahu Akbar? Buat je lah, dah Tuhan suruh. Ada orang boleh terima macam tu, tapi ada orang kenapa kena berdiri sehingga bergaduh-bergaduh nak ustaz hak marah semayang duduk kan. Ada ustaz yang marah semayang duduk tu sampai tertelan mikrofon, dia marah tuan-tuan. Dia kata backingnya dia tuan-tuan, orang mari semayang pun mujur, kalau nyopak tak mari macam mana kan. Tegur lah, tak ada masalah nak tegur solat tu, tapi janganlah kerah-kerah. Sebab kita tua ni kan tuan-tuan, mudah terasa sangat. Dia duduk sergah-sergah dekat orang tua. Tuan-tuan ni, saya tak sergah pun tuan-tuan terasa. Kalau hak sergah tu lagilah terasa tuan-tuan. Cuba slow-slow begitu. Jadi tuan-tuan, bila begitu kita bertanya, maka saya nak tanya siapa? Takkan nak tanya ustaz juga, muka saya pun ustaz juga. Nanti dia kata kita kan sama-sama ustaz, cari sendirilah. Jadi cari tuan-tuan, jumpa satu karya ditulis oleh seorang ulama besar mazhab Syafi'i, nama dia Syekh Al-Shashi Al-Qaffal Al-Kabir. Ponjah nama dia, nama pun tak ada orang Melayu nama benda tu. Kalau ada anak nak bubuh juga kan, bunyi pelik macam Shashi Al-Qaffal Al-Kabir. Beliau terkenal dengan nama Al-Qaffalul Kabir. Beliau ada tulis satu buku agak tebal juga, sekitar dalam 400 halaman. Buku tu tajuknya Mahasin Asy-Syariah, keindahan syariat Islam. Buku tu tajuknya mendahului zamannya jarang orang tulis tajuk macam tu gitu. Buku ni awal ditulis iaitu sekitar abad ketiga Hijrah. Maksudnya dia adalah ulama bermazhab Syafi'i dalam peringkat awal-awal lagi. Jadi beliau menulis buku tu di mana beliau cuba menghuraikan kepada kita. Soal buku tu kita rasa betul atau tak betul itu cerita lain. Tapi beliau seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, dan beliau seorang ahlul hadis, dan huraiannya itu diletakkan dalam bab pertama dia punya metod. Jarang orang tulis buku macam tu masa tu tuan-tuan, iaitu bila dia nak tulis buku dia tu, dia beritahu apa kerangka fikir yang dia pakai. Biasanya orang tak sebut kerangka fikir orang tu, dia sebut gitu je. Ini dia beritahu kerangka fikir aku apa. Ada 5 perkara dia punya frame berfikir dia. Kemudian setiap apa yang dia ulas tu dalam frame tadilah. Okey, beliau menyatakan kenapa wuduk kena basuh muka, kena basuh tangan. Kenapa? Dia cuba memberi alasan-alasan kenapa kita basuh muka, kenapa kita basuh kaki, kenapa zuhur 4 rakaat, asar 4. Jadi walaupun benda itu tuan-tuan tidak tidak disokong sepenuhnya oleh hadis, tetapi saya rasa itu suatu usaha yang baik untuk menjawab soalan-soalan manusia yang suka bertanya kenapa semayang tu berdiri. Dia jawablah setidak-tidaknya. Jadi bila kita baca ataupun saya baca buku tu kan, saya rasa lega, lama cari daripada muda bila jumpa buku tu. Jadi kita pun baca, nampaknya dia tidak lari dari frame yang dia buat tu lah. Dan saya pun tidaklah berhasrat nak ajar buku tu. Tuan-tuan minta ustaz yang ngajar fiqh lah,
Sebab buku tu buku fiqh. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar, minta dengan ustaz tu. Kalau dia kata dia tak pernah jumpa, suruh dia telefon saya bagi percuma buku tu kan dia. Gitu. Adalah buku tu dihurailah. Kenapa? Jadi bermaksud tuan-tuan, agama kita ini tuan-tuan, dia apa panggil reasonable ya, masuk akal. Saya panggil dia bakpo dia kena buat lagu tu. Itu kenapa kena buat begitu? Kenapa kena buat begitu? Kenapa kita buat begitu? Jadi sebab itu bila kita jumpa dengan seseorang, orang yang tidak Islam ke apa, bila dia tanya kita apa alasan kita kena buat begini, jadi tuan-tuan kena ingat ya, tuan-tuan jangan kata tak ada jawapan. Tuan-tuan kena kata aku tak tahu. Jadi bila tuan-tuan kata aku tak tahu, mungkin orang lain tahu. Jadi tuan-tuan jangan kata bila orang tanya kita, kenapa kamu kena semayang zuhur 4 rakaat, kita pun pening, tak ada jawapan, kita kena jangan kata gitu. Ada, cuma kita tak tahu tu, kita kata wallahu a'lam, saya tak tahu, nanti saya tanya orang lain. Sebab bila kita kata tak ada, itu menunjukkan agama kita ni tak tahu, buat begitu je. Sedangkan kita tahu agama kita ni datang daripada Allah, dipercontohkan oleh baginda, dan baginda pula tu orangnya cerdik, orang yang, jadi semua benda itu kan dia bercanggah apabila kita kata tak ada tu. Jadi dalam konteks ini kita bercakap tentang solat kan, kita bercakap tentang solat. Jadi bila kita sebut solat, saya sebut dalam kuliah yang lepas, apa saja perbuatan agama ini tuan-tuan, dia ada matlamat dan dia ada rupa, bentuknya tadi. Dia ada bentuk dan dia ada tujuan. Kenapa kita buat benda tu? Dan setiap rupa yang dibentuk itu, komponen-komponen bentuk yang membentuk satu perbuatan itu, setiap satu itu menyokong antara satu sama lain sehingga membentuk matlamat yang nak daripada perbuatan tadi. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kegagalan kita melaksanakan satu benda tadi, antaranya adalah kegagalan memahami inspirasi yang ada dalam setiap komponen benda tadi. Macam mana ya saya nak sebut, kalau tuan-tuan bekerja dengan syarikat swasta ataupun kerajaan, khususnya swasta lah, kenapa syarikat itu akan meminta pekerja-pekerjanya melihat perkara-perkara yang melambangkan inspirasi syarikat? Kenapa? Dia suruh pakai baju koprak, tiap-tiap pagi dia bagi taklimat, lepas tu dia tunjuk gambar CEO, lepas tu dia, kenapa benda tu? Kerana menghayati inspirasi itu menjadikan setiap gerak yang berlaku dalam organisasi itu akan mendukung matlamat besar organisasi itu. Dia mendukung begitu. Saya masuk UM 2000, tahun 2000 masuk UM. Tahun 2001 naik Chancellor SIM Melaya, mahu UM jadi universiti terbaik. Maka dia panggil semua pegawai pergi letak dalam hutan. Dia hanya bercakap mengenai kekitaan, kita, dan dia buang semua gelar, profesor, doktor, dia buang semua gelar. Dia suruh panggil sahabat, jumpa je sahabat, kerana dia berpandangan kita dalam sebuah organisasi tak ada bezanya profesor dengan dreba. Kita semua mendukung inspirasi yang sama. Tiap-tiap hari kita dengar lagu Yukis, bila diri tak banyak, anda tak kerti menyanyi, anda tak pernah ingat lagu. Ustaz Kazim je hebat, Quran ingat, lagu pun ingat. Saya tak je ingat lagu ni. Bila diri disayangi, ya, ada lagu Yukis tu.
merujuk kepada kita. Jadi 2 tahun kami diajar kita, dan kita orang bekerja 7-Eleven, pergi pukul 7 balik pukul 11 malam. 7-Eleven buat 2 tahun punya kerja, kita punya ranking naik, menyocok 70 tangga naik. Naik. Lepas tu datang kedua, ketiga, keempat, semuanya orang UN yang menjadi naik chancellor, yang mendukung inspirasi bersama. Dan kita orang tak komen pun, walaupun tak naik pangkat. Universiti Melaya paling payah naik pangkat, dan kita orang tak lari pun dari situ, bebel tapi tak lari, sebab ada stiker UM tu lebih mahal daripada duit. Pergi mana-mana gitu. Dan sekarang dapat 87 terbaik di dunia. Sebab setiap organisasi yang ada kat bawah tu mendukung inspirasi yang sama dan bergeraklah. Jadi samalah juga kita buat apa-apa, tuan-tuan, solat sendiri pun. Maka kadang-kadang kita tak faham kombinasi komponen tu. Komponen yang ada dalam solat, bacaan, perbuatan, apa-apa benda yang berkait dengan solat itu, setiap kombinasi itu ada matlamat dia, dan matlamat dia mesti mendorong ataupun bawa, menyokong kita kepada matlamat yang besar ketika kita solat tadi. Itu teori dibina oleh Ibnu Rajab Al-Hambali apabila dia bercakap tentang al-khusyuk fi salah, bercakap tentang khusyuk dalam solat. Dan saya rasa cukup mudah nak faham bila dia bercakap tentang khusyuk tadi. Jadi berbalik kepada kita di sini, di mana pada bahagian kedua hikmah yang lepas, Tuan Syekh kata Allah tahu dalam diri kita ni ada jemu, dalam diri kita ni ada malas, dalam diri kita ni ada gangguan. Maka Allah sengaja menjadikan bentuk ibadat itu berbagai-bagai. Malah kalau kita sebut solat pun ada berbagai-bagai solat. Paling asasnya ada solat fardu, ada solat sunat. Yang fardu pula diperbagaikan juga, ada tengah hari, ada petang, ada senja, ada malam, dan ada awal pagi. Yang sunat pula berbagai-bagai, ada sunat bermusim, ada sunat bertempat, ada sunat macam-macam begitu. Jadi kenapa dia buat begitu? Kerana meraih keadaan, emosi, suasana yang ada pada manusia. Mungkin sahabat-sahabat telah terlupa kot, kita bincang pada hikmah belas-belas dulu, di mana Tuan Syekh sebut dekat kita tanawwu'il sebut tanawwu'il ibadat bi tanawwu'il waridat, kata dia. Berbeza-bezanya ibadat seseorang itu merujuk kepada berbeza-bezanya situasi dan emosi orang. Itu terasnya begitu, kata dia. Kalau kita mahu ibadat yang kita buat tadi ada kemenjadian. Kemenjadian tu maksudnya orang Kelantan panggil jadilah. Jadi itu maksudnya kena dengan hak tukar suruh tu no. Jadi kalau kita mahu kita buat satu benda kena dengan hak tukar suruh itu Allah tu no, maka orang sufi kata pengalaman aku ataupun pengalaman kami puak-puak sufi duk ibadat ni, ibadat tadi kena ambil kira emosi kita, kena ambil kira begitu. Sebab kalau kita tak ambil kira, dia jadi buat secara rupanya tapi kemenjadian tu tak ada. Jadi apa makna buat satu benda tak ada kemenjadian? Macam kita tua-tua ni kan, saya tak tahulah, saya rasa saya tua sebab minat kereta orang tua, dengar lagu orang tua begitu ya. Kita tua ni kan tuan-tuan, kita punya pandangan beza sangat dengan orang muda. Orang muda dia nak cepat, kita nak slow. Saya ingat saya bawa kereta selalu kena horn sekarang.
Sebab kita bawa 60, 80 orang hong mesti budak muda dia tengok marah kita kata pergilah, ada 2 lorong lagi belah sana, duk marah kita duk lorong kiri, dia point kita kita tu. Jadi bila bawa kereta pelan-pelan, minyak pun kurang, pakai jimat lah sikit, betul kan? Hak muda tu dia duk marah minyak mahal, dah dia tekan kuat, betul kan? Kita buat slow gitu. Yang kedua, kita ni bila buat satu benda, dia fikir kemenjadian tu berapa banyak. Kita bersama dengan isteri lah, ambon ni kecil manis lagi, darah tinggi. Bila nak bersama dengan bini tu banyak congok. Buat ni jadi ke tak jadi, esok tak berapa minat mana, tapi sekali buat tu 3 jam, kemenjadiannya banyak. Kira-kira kenangan itu boleh makan sebulan. Dia berasa getar sebulan, getarnya itulah. Tapi kalau hak muda kan, selok-selok jadi, jadi dia tak kisah apa. Jadi tuan-tuan, kita orang tua ni, kita sepatutnya buat satu benda tu yang kita naknya kemenjadian tu, kemenjadian, bukan nak kerana buat tu. Jadi bila kita belajar kemenjadian itu adalah suatu perkara yang penting dalam satu-satu benda yang kita buat, maka di antara syarat kepada kemenjadian itu adalah mengetahui setiap komponen bagi satu benda tadi. Cerita makan, tuan-tuan, nanti kejap lagi saya nak tulis apa yang patut orang umur 60 buat. Ada 14 perkara, nanti saya tulis kat Facebook. Kita bila dah tua ni kan tuan-tuan, kita jangan simpan duit kita tu, kita kena guna, tuan-tuan. Misalnya kita tahu tubuh kita ni dah tak comel, herok sana, herok sini, jadi kena pakailah baju hak comel sikit. Kalau tak comel tubuh pun, baju cover. Ni dah lah tubuh huduh, baju pula selekeh. Tu yang cepat mati tu, tuan-tuan. Lepas tu duit hak ada, duk beri ke cucu. Beri buat berapa dia carilah sendiri. Ayah kita tak beri kita, tuan-tuan. Cuba pakai segok-segok sikit. Tu cerita lain, tapi yang penting, ya, nampak hebat. Yang ketiga, kita tak boleh makan banyak dah, nanti mati awal. Tapi biarlah makan yang berkhasiat. Bila nak makan kek, cari hak mahal sekali, tapi makan sikit 2 sudu. Jangan makan sebiji mati. Jadi bila kita tua, tuan-tuan, kita makan yang sedap, jangan makan banyak kan. Lepas tu kunyah tu 40 kali baru telan. Oh, ada peanut, susu ada sikit. Oh, ni bukan Milo, ni koko. Jadi kita boleh rasa belaka. Ini sombak Paula sawuk. Oh, itu dulu, itu zaman dulu. Jadi samalah juga bila kita beribadat pun. Mungkin tuan-tuan kata, ustaz hak tu pun nak ajar. Tak, tuan-tuan. Benda tu walaupun dia berkait dengan dunia, tapi dia membawa budaya tadi dalam semua tingkah laku kita. Tak percaya, cuba tuan-tuan tengok orang makan cepat. Tengok orang cepat. Memang dia cepat. Dan dia semayang cepat juga. Jadi kita tak maulah bila kita dah tua ni pun macam orang muda-muda tu. Yang muda tu mudalah. Kita nak pergi ke mana? Kita ada kat rumah tu je, tak ada dah lain, tuan-tuan. Tak tahulah, takut tuan-tuan ada lagi yang lain, betul kan? Jadi bermaksud bila kita tua, maka kita perlu berfikir tentang kemenjadian tadi. Buat sikit tapi menjadi jauh lebih baik daripada buat banyak tapi tak jadi-jadi. Dengan tidak menafikan bahawa sebelum kualiti mesti kuantiti. Betul lah, sebelum kualiti datang mesti kuantiti dahulu. Walaupun begitu teorinya mesti kuantiti sebelum kualiti, tapi jika dibuat dengan atur cara yang betul, tak perlu terlalu banyak kuantiti untuk mendapat kualiti yang baik. Untuk mendapat kualiti yang baik.
Jadi oleh kerana itu, untuk menjadikan setiap benda yang kita buat itu mempunyai tahap kemenjadian yang tinggi, maka kita perlu tahu setiap komponen daripada benda yang kita nak buat tu. Kita mesti tahu setiap komponen daripada benda yang kita nak buat. Kadang-kadang tuan-tuan, saya naik kereta dengan orang kaya. Orang kaya ni kan kereta dia banyak butang. Banyak butang tu, butang ni canggih-canggih lah. Dia pun duk cerita lah, kereta ni mahal ustaz, apa gini. Lepas tu kita pun tanya dia, Datuk, ni butang apa ni? Butang apa ni? Dia kata, saya pun tak tahu ustaz, tekan takut meletup. Beli kereta canggih berapa tak pernah tekan butang tu. Kita tuan punya mesti tahu butang ni bila tekan mesti, sebab benda tu kita bayar. Jadi kita bayar dengan fungsi tu tapi tak pernah guna. Kalau tak pernah guna, baik beli kereta Myvi je, bukan nak mari masjid je kan. Myvi tak ada butang apa kan, gitu je lah. Ini beli canggih-canggih, satu pun tak tahu nak tekan apa, tak tahu. Jadi oleh kerana itu samalah juga bila Allah sebut semayang tu, tuan-tuan kena belajar dengan ustaz fiqh tu. Angkat takbir ni begini, lepas tu begini. Kita habis yang tu yang kita panggil dia rupa dia tadi. Lepas tu baru masuk kepada benda yang sebelah dalamnya tadi. Jadi sebab itulah di hujung hikmah yang lepas dia kata Tuan Syekh, yang penting orang itu solat, bukan orang itu kelihatan solat. Itu dia kata. Dia cakap gitu, dia kata. Yang pentingnya dia semayang, bukan kelihatan semayang. Kelihatan semayang bermaksud dia buat satu benda di mana orang lain nampak dia buat, tetapi apa faedah daripada dia buat, dia tak dapat apa pun. Kemenjadian itu tak ada, nampak gitu je lah. Malah yang lebih menakutkan kita, ada hadis Nabi sebut, laisa kullul musallin musalli. Bukan semua orang yang kita nampak dia semayang tu dia semayang. Nabi sebut gitu, bukan semua. Jadi bila sebut bukan semua tu maksudnya nisbah besarnya orang kelihatan solat itu besar berbanding orang yang kelihatan solat dan dia benar-benar solat. Jadi sebab itulah tuan-tuan, orang tak takut pun kita solat. Orang tak takut. Ada satu cerita nakal lah, tak apalah, ada video pun video lah. Cerita ni lucu tetapi betul. Dulu tuan-tuan, pegawai MSD dan Atachi takut sangat kalau ditugaskan untuk menjadi pegawai Atachi pendidikan di Mesir. Sebab dekat Mesir tu budak-budak yang dia kena jaga ustaz-ustaz muda macam kami lah duduk Mesir ni. Jadi ustaz-ustaz yang duduk di Mesir ni kuat sokong patipah masa tu. Jadi orang UMNO ni dia nak jadi pegawai Atachi di Mesir tu, semua bertolak, mau pergilah, aku tak nak lah. Bila ditanya kenapa tak nak jadi pegawai Atachi di Mesir, budak Mesir ni kalau kita buat benda-benda dia marah, dia semaya ajak nayong. Jadi pegawai yang duduk di kementerian tu yang cenderung dengan kerajaan, dia takut tak nak pergi. Walaupun jadi pegawai Atachi ni sebahagiannya dikira diplomat, laung diplomatnya macam-macam lah. Saya tak mahu, kat lain nak pergi, Papua Nugini tak apa lagi, jangan pergi Mesir. Semua tak nak pergi. Ada seorang pegawai Atachi tu, dia baiklah dengan saya. Masa tu saya Setiausaha Agung pelajar Malaysia di Mesir, cuma tidak demo lah, masa tu dah lunak sikit, tapi tak adalah dapat duit, cuma dia dapat bantuan.
Nama ustaz tu Ustaz Muhammad Amin. Orang Pahang dia. Dah saya si Ustaz Agong ni, dia panggil saya, dia kata, Ustaz, cuba bagi jalan keluar sikit, sebab saya lama dah tulis surat ke kementerian untuk orang ganti saya. Tak mari-mari. Ada siapa nak mari? Semua takut kau solat ajak ustaz-ustaz di Mesir ni. Jadi saya nak kata apa? Kalau saya bagi jawapan, habislah dia punya peluru budak-budak ni. Tapi saya tahulah muka kita setiap sagung dia orang. Saya kata beginilah, Ustaz. Ada satu buku ni, dalam buku ni ada jawapan. Kalau ustaz bijak, ustaz jumpa jawapan. Kalau ustaz tak bijak, itu masalah ustaz. Tapi nasihat yang ustaz minta telah saya tunaikan. Dia kata, apa dia jawapan? Saya pun bagi buku dia, saya bacalah. Saya pun tinggal dia. Lepas saya tinggal dia, jawapan yang ada dalam buku tu ada 10 perkara kena buat kalau nak lawan ustaz. Jadi kalau ada kerajaan Pakatan Harapan kena lantik saya lah, ya, nak lawan gitu. Ada 10 perkara nak lawan ustaz ni lah. Sebab antara benda yang kita takut dengan ustaz-ustaz ni ialah sembahyang hajat dia tu lah. Di mana berlaku, masa saya duduk di Mesir lah, berlaku 3 kes. Seorang pegawai Atachi di sana, dia buat satu benda, budak-budak Malaysia marah. Dia potong apa tak tahu, marah. Nak sembahyang hajat tuan-tuan, 3 hari lepas tu mati. Takut mungkin dia mati sebab habis homo dah, tapi sembahyang hajat tu. Takut sungguh, habis pakai takut sembahyang hajat. Jadi budak-budak Malaysia ugut kedutaan macam tu lah. Duta kau siapa, kacau kami sembahyang hajat. Duta kata kamu Atachi selesai. Jadi duta pun duduk cara bab niaga lah, tak nak kacau budak-budak agama ni. Kena sembahyang hajat, sikit-sikit sembahyang hajat, sikit sembahyang hajat. Okey, 10 perkara tu saya tak nak cerita semualah, sebab Ustaz Amin tu tahu dah. Itu pun kalau dia jumpa, tapi nampak dia macam jumpa 1-2. Saya pun tak nak sebut juga dekat tuan-tuan. Saya nak bagi satu cerita yang ada dalam buku tu. Satu cerita. Ceritanya macam ni. Di zaman pemerintahan Bani Umayyah, di mana kita semua tahu Bani Umayyah naik menjadi khalifah itu dengan tipu. Dia tipu Hasan begitu dan sebagainya, dia pun jadi khalifah. Jadi ramailah orang memberontak, tak puas hati, khususnya keluarga Ahlul Bait, tak puas hati dengan pelantikan tersebut. Jadi ada di satu kampung, di satu daerah, mereka tak setuju dengan pemerintahan pusat, iaitu pemerintahan Bani Umayyah. Jadi orang di kampung tu mempunyai kuasa solat yang cukup hebat, di mana kalau mereka solat macam ustaz-ustaz di Mesir lah, mati orang tu. Jadi gubernur yang menjaga kawasan tu sudah pening dah, siapa tak tahu nak akan ditugaskan untuk menjadi gubernur di kawasan situ. Bincang punya bincang, tak ada siapa nak pergi. Tak ada siapa nak pergi, nanti solat hajat mati. Jadi pening. Ada seorang tukang masak. Tukang masak, dia kata boleh tak memegang jawatan itu walaupun tak ada kelayakan. Jadi dia tak ada CJ lah, SPM kali begitulah. Tak ada lah CJ luar negara, Institute Cambridge ke apa, tak ada. Dia ngaku awal. Tapi yang bagusnya dia tak tipu lah, dia ngaku. Dia kata, saya ni tak ada CJ apa, dah nampak tak ada semua nak jawatan tu, bagi saya lah. Jadi pada saya, tukang masak tu macam tung Gafar Baba lah, dia tak tipu. Walaupun dia SPM, yang kita marah tu tipu tu, kita bukan marah dia SPM tu. Jadi khalifah kata dah tak ada orang nak, kau lah pergi jadi gubernurnya. Dia pun pergi, dia pergi ke kampung tu, dan orang kampung tu seperti biasalah, bila wakil kerajaan datang, dia kata kamu
merentah kami baik-baik sikit. Kami kampung ni kalau tak puas hati kami semayang ajak, siap kamu. Jadi dia ugut dengan tu lah. Jadi tukang masak ni dia tahu kerja dia, dan dia tak takut pun dengan orang semayang ajak tu. Dia tahu. Dia kata okey lah, saya tahu benda tu, dan cerita ni sampai ke ibu negara memang begitu. Cuma saya nak minta kamu semua besok setiap orang bawa sebiji telur, mari jumpa aku. Jadi oleh kerana itu permintaan pertama agak benar, orang pun walaupun tak logik bawalah. Jadi semua orang kampung tu bawa telur hak dia ada tu, ada dah ni telur ayam lah, telur bawa begitu. Jadi dia pun letaklah dalam bakul semua telur ayam letak kat situ. Lepas tu dia pun tanya, wahai penduduk negeri, kita nak buat apa dengan telur ni? Maka negeri rakyat kat situ marahlah, engkau yang suruh kami bawa telur, lepas tu kau kami. Sebenarnya dia bukan nak apa pun. Nanti bila rakyat-rakyat dah marah, maka dia kata kalau macam tu ambil balik lah. Maka siapa boleh ambil telur yang dia bawa? Mesti dia akan ambil telur orang. Telur ayam orang punya lah, bukan telur tu, telur ayam tu. Sebab telur kan sama. Jadi bila dah bubur nak ambil balik boleh, tapi dia dah mula ambil yang orang lain. Maka dia buat macam tu. Lepas 5-6 kali dia buat benda-benda yang berkait dengan makanan, lepas pada tu dia cabar penduduk kampung tu sembahyang ajak untuk doa kat dia. Orang kampung tu sembahyang tak jadi dah. Kenapa tak jadi? Sebab orang kampung tu dah makan benda haram. Sembahyang tu ada mau makan haram dah. Sesat. Jadi sebab itu tuan-tuan, nak suruh senjata orang masjid ni tumpul mudah aja. Bagi dia makan hak haram, dia semayang lah hajak rekok dahi pun. Jadi sebab itu tuan-tuan, benda tu dia mekanikal tapi dia halus kecil. Jadi sebab itu apabila kita bercakap kenapa orang zaman dulu dia semayang masa tu juga dia dapat sesuatu, sebab dia penuhi semua yang kecil tu lah. Jadi yang berlaku pada kita sekarang ialah rupa solat, berlaku rupa tu. Maka sebab tu orang kafir tak takut orang kita. Takut apa? Dia kata hak semayang tu tak ingat Tuhan belakang. Ada hak terus main telefon pun ada. Dia negeri dia nak semayang apa? Tak ada apa pun. Sebab sembahyang yang macam itu, rupa sembahyang ada tapi kemenjadiannya tak ada. Jadi sebab itu kata Tuan Syekh, kita jangan terlalu obses sangat dengan rupa solat tu. Jangan terlalu obses. Tapi tidaklah abaikan, kena buat juga yang rupa solat tu. Tapi yang lebih penting daripada solat itu ialah kemenjadiannya. Jadi untuk menghasilkan solat yang menjadi, iaitu yang betul ataupun yang menjadi tadi, maka tidak ada cara lain, kita mesti buat sintesis, iaitu bedah solat tu, pecahkan dia kepada cerakin kecil, pecah gitu. Jadi bila kita pecah-pecahkan dia ataupun cerakinkan solat tadi kecil, maka kita tengok setiap satu benda dalam benda tadi. Bila kita tengok, maka kita tahulah. Macam kereta sekarang kan, kereta Continental sekarang. Kenapa kalau kereta tu tak hidup, kita kena pergi dia punya service center, dia cucuk scan tu. Krek, dia cucuk tu. Lepas tu scan tu ya dia scan semua. Lepas tu dia scan lagi, ada kecil. Dulu kita beli Volvo ke Mercedes macam Haji Jani punya Mercedes dia tu, kalau kong bateri boleh tolak hidup, sebab tu dia tak jual. Cuma Mercedes sekarang tuan-tuan, satu sensor cabut dia tak hidup dah.
Satu je. Jadi nak tahu sensor mana yang rosak, kena pergi SC. Cocok scan tu dah 200 dah. Tak scan lagi, cucuk je. Oh, 200 So ada analisis semua. Jadi sama lah juga kalau kita ingin bercakap tentang kemenjadian, kita tak ada cara lain melainkan kita kena bedah solat tu kecil dia punya komponen. Lepas tu kita tengok satu. Oh, kat sini tak kena. Jadi kita pun betul-betul. Jadi sebab itu, apa yang tuan-tuan buat sekarang, saya cukup yakin banyak dah betul je. Hak betul tu banyak dah, tapi mungkin ada 1, 2, 3 yang kurang tepat. Jadi perlu dilengkapkan, maka solat tu jadilah. Okey, itu dia punya bicara yang lepas, menyempurnakan bicara yang lepas, di mana kata Tuan Syekh, Allah tidak mahu orang itu solat pada rupanya tetapi tidak solat pada maknanya. Okey, yang hari ini pula Tuan Syekh kata pada pagi ini, kata dia sembahyang itu ada 2 fungsi. Dan fungsi itulah yang menjadi sebahagian daripada kayu ukur kemenjadian solat tu. Bukan semualah, ada lagi beberapa benda yang lain. Tapi pagi ni Tuan Syekh memberi kayu ukur untuk mengukur kemenjadian solat tadi. Yang pertama kata dia, solat itu pembersih akan segala kesan dosa. Solat itu dia membersih segala kesan dosa. Dan yang kedua, solat itu adalah anak kunci kepada hubungan kita dengan Allah. Jadi tuan-tuan, cuba dengar baik-baik dia cakap. Sebab orang alim ni dia tak cakap banyak macam saya. Orang alim ni dia cakap sikit-sikit je, tapi setiap perkataan dia tu tuan-tuan tak boleh buang kerana ada makna. Ada makna semua. Dia tak cakap panjang. Dia kata solat itu adalah pembersih kepada kesan dosa. Okey, sekarang sebelum kita pergi lebih jauh, kita dapati kita sendiri keliru tentang istilah dosa. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Quran itu guna dosa tu tidak kurang daripada 4 perkataan, 4 ke 5 perkataan. Jadi bila dia guna perkataan yang menggambarkan dosa tu sampai 5, maka mestilah setiap satu itu berbeza dari satu yang lain. Sebab Allah ni dia tidak bodoh kan? Dia Tuhan yang maha mengetahui. Maka bila setiap satu dia guna perkataan tu, kita tak boleh mudah-mudah faham dengan makna. Tak mudahnya begitu. Misalnya bab dosa, Allah sebut, kita terjemuh dalam bahasa Melayu ni dosa je belaka. Pertama sekali dia sebut zambun, jamak dia zunub. Yang kedua dia sebut sayyi'atun. Yang ketiga dia sebut ismun. Yang keempat dia sebut khoti'atun. Yang kelima tak ingat lah. Tapi nak sebutnya dia ada banyak perkataan. Maka setiap perkataan dosa itu, setiap perkataan yang menggambarkan kepada kedosaan, dia mesti ada penyelesaian yang berbeza. Penyelesaian yang berbeza. Jadi bermaksud, kadang-kadang kita ni jadi macam orang kampung saya. Orang kampung saya dululah masa saya kecil-kecil, di klinik Mani Urai tu dia tak ada doktor. Orang Kelantan panggil dresa ni HA ke MA, medical assistant gitulah, pegawai. Jadi Kementerian Kesihatan dulu tak cukup doktor, dia ambil doktor India. Mungkin doktor India tu tipu, tak tahu, tapi pergi duduklah kampung, jadi SIG, jadi HA dresa kampung saya.
Jadi orang kampung ni kata, mudah nak jadi doktor ni, sebab sik tu hanya tanya 3 soalan. Siapa tu? Sik tu letak kat dada dia, ada berak. Dah sik tu ke mana lah reti cakap Melayu? Ada berak, ada kencing. Jadi siapa mari pun ada berak, ada kencing, ada berak. Jadi orang kampung saya kata, untungnya dia gaji mahal, tanya ada berak, ada kencing. Kata bubur kayu tu kan, dia tengok ada berak, ada kencing, ada berak. Siapa pergi pun dia bagi KK. KK tu Kementerian Kesihatan. Ubat tu lain, ada paracetamol, ada ubat tu macam-macam, tapi orang kampung mana tahu, yang penting KK. Jadi orang kampung saya kata, lagu ni jadi doktor mudah je, ada kecing ada berak, ada kecing ada berak, itulah. Lepas tu begitu boleh ubah stokor KK tu. Jadi dia balik di rumah, dia bubuh dalam botol belakang, bubuh setepak dah ubah KK belakang. Dia juga boleh ubah. Jadi lepas dah penuh botol tu, dia tak pergi dalam klinik, dia habis ubat tu. Dia sakit perut pun ubat tu dia, sebab dia pergi banyak kali dah. Dia kata dia sakit perut pun, ada kecing ada berak, dia demam, ada kecing ada berak, dia kata sialah. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku, rupa makan ubat ada. Tuan-tuan, rupa perbuatan makan ubat ada, tapi tak sembuh-sembuh. Gitu lah. Jadi orang sufi kata gitulah kita, rupa semayang tu ada, tapi kenapa tak jadi-jadi? Orang Kelantan panggil ada benda sumbak, ada benda tak kena, ada benda tak kena tu kan. Sumbak kan dia stuck, tu kan. Bila sumbak tu dia tak berfungsi, ada benda lah tak kena tu. Jadi sebab itu bila kita sebut pasal solat, rupa tu tak ada bagus dah. Tuan-tuan ada klinik semayang lah, ada macam-macam kan. Jadi saya tak perlu dah saya buat benda tu, sebab rupanya dah baik. Ada tempat-tempat lain kok belah dalam tu sumbak ke bersimpul ke silap cucuk dia punya plak dia tu ke. Jadi dia tak menjadilah, buat tu berlaku, buat tu berlaku. Jadi kata Tuan Syekh, begitulah juga apabila kita sebut tentang dosa, kata dia Allah tu dia tidak sebut satu perkataan dosa. Cuma kita orang Melayu pakai angkat borong macam orang kampung saya. Zambun pun dosa, sayyi'atun pun dosa, ismun pun dosa, qati'atun pun dosa, apa lagi su'un pun dosa, semua angkat letak dalam satu balang. Jadi agama tu tak salah. Salah kita ialah kecakdusan. Tahu cakduh? Cakduh ni keterbolasan. Tuan-tuan tak faham lah ke? Careless, cuai. Sebab dia profesor kan, istilahnya orang kurang faham. Gitulah, itu je lah. Cuma saya nakib cakap Inggeris, saya cakap Kelantan lah, Melayu kan gitu. Jadi keterbolasan ataupun kecakdusan ataupun kecuaian kita tadi, kita longguk setempat, maka akhirnya kita ingat penyelesaian kepada semua masalah tu sama. Macam kita tengok orang percaya kepada homopati, saja tak faham orang homopati, dia punya sistem perubatan, ubat dia serupa je macam orang kampung saya tadi. Ubat dia serupa, semua bulat mani. Lepas tu dia test kita, dia tak pakai tu, dia ambil rambut, dia analisis rambut. Lepas tu bila kecil mani, dia ambil ubat tu juga. Lepas tu dia ni kecil mani, mari darah tinggi, kacau bengok. Tapi jadi tuan-tuan, kata mana mati. Ataupun ustaz yang buat air 300 juzuk, betul kan? Air dia tu semua penyakit hilang, mati klinik tuan-tuan, sebab air dia tadi. Jadi kita tak boleh pakai teori semua tu, kita kena selesai satu-satu. Jadi sebab itu kita tak mahu longguk setempat, kita kena keluarkan balik senarai dosa tu, dan kita kena tengok dosa ni penyelesaiannya apa, impaknya apa.
Jadi bila kita tahu jenisnya, penyelesaiannya, impaknya, maka mudahlah kita nak handle benda tu. Tapi kalau kita longgok setempat, kita pun pening, nak buat macam mana tak tahu. Jadi secara umumnya dosa ini terbagi pada dua. Secara umumnya dulu dosa-dosa tu, satu dia panggil dosa dengan Allah. Nama bagi dosa dengan Allah disebut az-zunub, dosa-dosa kita dengan Allah. Yang satu lagi dosa kita dengan manusia, nama dia as-sayyi'atu. Jadi bila tuan-tuan tengok dalam Quran dan juga dalam hadis, bila dosa itu dalam kategori kita dengan Allah, cara penyelesaiannya tidak sama dengan dosa kita dengan manusia. Jadi oleh kerana dia tidak sama, maka cara kita handle dua-dua dosa itu mestilah berbeza. Cara kita handle dosa tadi mesti berbeza. Okey, sebelum lebih jauh kita pergi tentang dua jenis dosa bagaimana nak diselesaikan, perlu kita ingat setiap dosa itu dia ada kesan sampingan, dia ada impak dia ada kesan. Dan kita kena ingat juga, bila kita buat satu dosa, kesan buruk langsung tu dia mari kat kita lebih banyak daripada dia pergi kat orang. Walaupun kita buat dosa tu kepada orang tu, kesan buruknya lebih banyak pada kita berbanding pada orang. Misalnya, katalah kita curi duit orang, kita rasa kesan buruk daripada kita curi duit orang tu lah, sebab duit dia kena curi. Ya, orang tu dia hanya dapat satu je kesan, iaitu duit dia hilang, satu je. Tapi kita yang mencuri ni, kita dapat tak kurang daripada 10 kesan buruk daripada dosa tu. Pertama, kita dah mula sedap mencuri. Oh, nak berhenti payah tuan-tuan, nak berhenti payah. Jadi bila nak berhenti payah tu, dia lebih teruk daripada orang yang kena curi tu. Orang yang kena curi mungkin dia usaha-usaha lagi, duit yang hilang tu dapatlah ganti. Kita yang dah kena terbiak mencuri ni nak berhenti payah. Yang kedua, harta curi yang kita ambil tadi akan merosakkan hubungan kita dengan Allah. Dua dah. Yang ketiga, jika beri anak kita makan, punah budak tu. Banyak kitanya. Cuma kerana kita tak faham, kita kata dia lah kena. Tak, kita yang kena. Jadi sebab itu kata orang sufi, betul dia sebut solat itu akan menghapuskan kesan dosa. Dia tak kata dosa tu, sebab dosa tu ada benda lain nak cerita pasal dosa, iaitu istighfar. Itu penyelesaian kat lain. Tapi yang kita nak sebut tu ialah kesan dosa tadi. Jadi yang pentingnya sekarang ialah kita faham dosa tu ada dosa dengan Allah, ada dosa dengan manusia. Sebelum disebut apa penyelesaian kepada dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia, kita kena ingat awal-awal impak dosa itu ada kedua-duanya. Impak dosa dengan Allah pun ada, impak dosa dengan manusia pun ada. Kedua-dua dosa itu yang mempunyai impak tadi, jika kita buat, impaknya kepada kita lebih besar berbanding impaknya kepada orang yang didosai. Kalau tuan-tuan nak tahu berapa impak dosa, tuan-tuan kena bagi kat saya 2 kuliah panjang. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada 118 impak dosa. Jadi tuan-tuan, yang tu hak payah nak pelepah biar jadi khusyuk tu. Pelepah dia mari. Dia panggil apa ya, satu binatang nama dia baring. Haji Anwar tengok, kita tak dengar baring. Dia orang tua tak tahu kita makan buah
hok terbang tu panggil unggas, bukan unggas tu agas ya, agas. Kesan dosa tu dia macam agas tu lah, kita hambak-hambak lagi tu, dia mari pula hambak-hambak, lama-lama lenguh tangan gitu, dia marilah sekali, mari je lah makan gitu, dia hambak lagi. Jadi itu yang kita semayang sekejap khusyuk, lepas tu tak khusyuk, sekejap khusyuk, tak khusyuk. Sebab dia pergi dia mari, dia pergi macam mana nak hambak tu. Jadi nak hambak tu dia tidak dalam solat tu, dia berkait sebelum solat tu, dia berkait dengan sebelum solat. Sebab itu kalau tuan-tuan baca cerita khusyuk Nabi ni, kata Saidina Ali, kami ni bila duduk dengan Nabi, iaitu dengan tok tua dia sekaligus pakcik dia kata kami duduk dengan Nabi, kami borak-borak anak beranak Nabi, berbicara gitulah, seronok lah anak beranak, tok cucu menantu anak gelak-gelak. Bila azan je Nabi bangun supaya kami ni dia tak kenal, dia bangun supaya zombie Nabi ni, dia tinggal kami, dia bangun, dia mari semayang. Kenapa sampai gitu tuan-tuan, menggambarkan sebab khusyuk itu dia ada benda lah, nanti kita ulas lah kenapa jadi gitu tu. Jadi nak sebutnya ialah dosa tu dia ada impak yang paling besar ialah kepada kita. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut kita nak kesan solat, kita takut sangat buat dosa, sebab dia impak kat kita, dia bukan impak kat orang lain. Maka sebab tu jangan berkawan dengan orang fasik. Orang fasik ni dia alah, tak ada apa, mana ada tak ada apa, ada. Cuma benda itu berkait dengan perkara-perkara yang semayang, khusyuk, dia berkait dengan benda tu. Jadi bagi orang yang tak kisah benda tu, tak ada apa, tak ada apa. Jadi sebenarnya banyak benda yang terkena dengan kita. Jadi bila dia sebut dosa, dalam hikmah itu dia sebut dzunub, dia sebut. Jadi dosa kita dengan Allah ni, walaupun Allah tadi tidak terkesan, manalah dia terkesan dengan kita, kan ada hadis qudsi menyebut kalau semua manusia dan jin itu daripada awal sampai akhir taat perintah aku tak bertambah pun. Kalau semua manusia dan jin awal sampai akhir ingkar perintah aku tak kurang apa pun. Jadi hadis itu menunjukkan Allah tidak menerima apa-apa kesan daripada dosa yang kita buat. Tapi yang Allah marah sangat kita buat tu sebab kesan itu balik kat engkau. Kesan tu balik kat engkau. Tuan-tuan, kita kan selalu kena marah ke doktor beli hospital. Saya dengar orang cerita je, kalau orang tua ni dia pergi hospital kena marah ke doktor. Saya dengar lah, 2 minggu lepas saya kena marah sungguh. Saya berasa doktor tu macam bini saya, dia marah sungguh kita gelak-gelak je lah. Dia kata, doktor berapa darah, tekanan darah. Dia suruh saya buat history cerita tekanan darah tu. Saya pun bagi kat dia, Allah 180, 160, 167, 170, apa benda ni, apa-apa aku. Kat dia doktor muda lagi. Mu bini aku lah. Saya kata cool. Bukan cool apa dia mahu. Takut. Lepas tu dia kata, mana bacaan kecil ni? Kita pun takut jadi sepuluh bodoh. Ada tak bawa tu dalam poket, ada tu, ada bagi tengok mak kecil mana ni, apa ni 14 ni, apa tidak 12 boleh dah, mana pun ingat tu nanti saya tulis. Ya berasa tak nak pergi. Jadi bermaksud tuan-tuan, Allah yang marah tu cuma tanya doktor tu, dia tak kisah pun kita mati, tapi dia sayang kat kita supaya jangan mati, sebab bini comel lagi, jangan mati. Jadi Allah tuan-tuan, dia tak ada kesan apa pun tuan-tuan tak semayang. Apa rugi dia tak rugi apa pun, cuma dia marah sangat kita tak semayang kerana ruginya bukan aku rugi, aku tak rugi pun tu.
sebab aku sayang kat engkau kan. Dia sayang kita kan. Cuba tengok dalam surah apa panggil Al-A'raf, Allah sebut wa man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Bila orang itu murtad tinggalkan agama ini, maka aku ganti tempat orang itu dengan mereka-mereka yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Jadi tuan-tuan dah mari masjid, tuan-tuan duduk sini, tuan-tuan kan sayang ke Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.